Apa itu cytokine? Cytokine ialah molekul larut kecil yang terdiri daripada protein dan glycoprotein. Cytokine mengawal atur atau menggerakkan tindakan sel-sel dalam sistem keimunan. Cytokine dihasilkan oleh banyak jenis sel imun, antaranya ialah makrofag, sel B dan sel T. Tindakan cytokine boleh meningkatkan atau menurunkan aktiviti sel yang terlibat dalam pertahanan badan. Seterusnya ialah mengenai ribut cytokine. Ribut cytokine adalah fenomena yang terjadi disebabkan oleh peningkatan cytokine secara mendadak akibat daripada gerak balas imun terhadap suatu penyakit. Apabila seseorang terkena jangkitan, respon imun adalah penting untuk melawan patogen. Namun, apa yang dapat dilihat pada pesakit COVID-19, respon imun ini meningkat dengan sangat banyak berbanding jumlah yang sepatutnya. Keadaan ini boleh membawa kepada respon keradangan tidak terkawal. Ribut cytokine bermula apabila adanya jangkitan. Virus akan memasuki sel epitelium saluran pernafasan melalui proses endositosis. Kemudian, PRR sel fagositik mengecam PAMP pada patogen untuk memulakan tindak balas sistem imun. Sel-sel sistem imun diaktifkan dengan cepat dan serentak, termasuklah pembahagian sel limfosit, monosit, makrofag, sel NK dan sel dendritik. Berlakunya pengeluaran lebih daripada 150 mediator keradangan seperti cytokine, faktor koagulasi dan radikal bebas oksigen. Penghasilan cytokine semakin meningkat tanpa maklum balas negatif menyebabkan reaksi berantai yang tidak dapat dihentikan. Tindak balas cytokine menjadi tidak terkawal dan sel imun aktif berlaku secara serentak dengan banyak menyebabkan keradangan berlaku. Tisu-tisu sihat akan diserang mengakibatkan kerosakan organ dan sel. Faktor yang menyebabkan ribut cytokine dikaitkan dengan pelbagai jenis penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Gejala ribut cytokine adalah demam tinggi, kemerahan pada kulit, membengkak, perasaan loya, keletihan berlebihan, penurunan tekanan darah, kecelaruan dan halusinasi. Walau bagaimanapun, ujian makmal menunjukkan tahap tinggi sebatian nitrogen dalam darah, D-dimer, aminotransferase, ferritin, protein CRP, interleukin 6, dehydrogenase lactate, masa protrombin yang berpanjangan, bilangan platelet darah yang rendah. Jenis cytokine yang didapati meningkat dalam pesakit COVID-19 adalah cytokine jenis interleukin dan faktor nekrosis tumor. Bagi jenis interleukin, peningkatan yang paling ketara adalah interleukin 6 yang digunakan sebagai penanda pengaktifan sistem imun. Selain itu, interleukin yang didapati menunjukkan peningkatan juga adalah interleukin 10, interleukin 18, interleukin 8 dan interleukin 2. Peningkatan berdadak juga dapat dilihat bagi cytokine jenis faktor nekrosis tumor, khususnya faktor nekrosis tumor alfa. Ia dihasilkan oleh makrofag atau monosit semasa keradangan akut dan bertanggungjawab untuk pelbagai kejadian isyarat dalam sel yang membawa kepada nekrosis atau apoptosis. Satu kajian retrospektif di China telah dilakukan terhadap jumlah kematian 150 individu disebabkan oleh wabak COVID-19. Didapati hanya seramai 68 individu mempunyai peningkatan dalam interleukin 6. Satu lagi kajian telah menunjukkan 21 pesakit COVID-19 dilaporkan dengan peningkatan kadar interleukin 10, interleukin 6, faktor nekrosis tumor alfa dalam 11 kes kritikal dan 10 kes sederhana. Kajian seterusnya yang dilakukan oleh Chen pula telah mengkaji sejumlah 29 pesakit COVID-19.
dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut kriteria diagnostik, di mana kehadiran interleukin 6 adalah lebih tinggi dalam 5 kes kritikal berbanding 9 kes sederhana teruk dan 15 kes ringan. Fenomena ribut cytokine yang dialami oleh pesakit COVID-19 menghasilkan tindak balas keradangan dan imun yang berlebihan terutamanya di paru-paru. Ini menyebabkan sindrom pernafasan distres akut atau ARDS, edema dan kegagalan pelbagai organ. ARDS adalah keadaan mengancam nyawa disebabkan tindak balas cytokine hyperinflamasi yang menyebabkan apoptosis saluran udara dan sel epitelium alveolar. Kemusnahan tisu alveolar meningkatkan keboleh-telapan vaskular serta mendorong kemasukan cecair ke alveoli yang akan mengakibatkan kegagalan pernafasan. Selain itu, pesakit COVID yang berada dalam keadaan parah boleh mengalami disfungsi myokard atau myokarditis, kecederaan hati atau kecederaan ginjal. ARDS dan kerosakan pelbagai organ muncul dengan cepat mengakibatkan kematian dalam jangka masa yang singkat. Diagnosis ribut cytokine. Terdapat beberapa ujian yang boleh membantu pendiagnosan ribut cytokine. Rekod kesihatan pesakit dan pemeriksaan kesihatan fizikal. Seorang itu mungkin perlu didiagnosis terlebih dahulu dengan penyakit tertentu sebelum mendapatkan diagnosis ribut cytokine. Ujian darah. Ujian darah pesakit yang mengalami ribut cytokine mungkin menunjukkan beberapa abnormaliti seperti pengurangan bilangan sel imun, peningkatan penanda masalah keradangan seperti CRP, ketidaknormalan dalam penanda pembekuan darah dan peningkatan ferritin. Aras cytokine dalam darah juga menjadi biopenanda untuk diagnosis. Namun ini sahaja tidak semestinya dapat menentukan keterukan sindrom pembebasan cytokine dalam pesakit. Hal ini kerana dalam keadaan tertentu seperti pesakit yang mengalami kanser, aras cytokine dalam darah mereka adalah sedia tinggi. Ujian X-ray. Ujian X-ray boleh juga menyokong diagnosis ribut cytokine. Sebagai contoh, pesakit yang mempunyai COVID-19 mungkin menunjukkan masalah pada paru-paru akibat ribut cytokine.